Okey. Apakah nikmat yang paling disisiakan oleh manusia? Rezeki. Apa tu? Kalau dia kaya Nikmat yang paling tidak dihargai oleh manusia. Nikmat tu apa? Nikmat tu kurniaan. macam dapat macam rezeki ke. Nyawa. Tangan depa tak dengan baik. Cuma benda dia pasal siapkan. Yang paling disisiakan. Baik. Cepat, awak dah cerita dalam Quran. Umur tu. Lah, sikit lagi. Masa. Yes. Satu lagi. Umur. Time. Sama lah. Dia kena. Hai. Tinggal rambut terangkat. Lagi satu, cepat. Apa dia? Lepas masa apa? Hari-hari jarum dia. Kesihatan. Yang tu pun tak tahu ah. Dua nikmat yang paling dipandang remeh oleh manusia. Sebab apa? Sebab hari-hari dia dapat. So dia tak perasan. Jadi ke dapat. Malah saya masa sangat kan diberi hargai hari-hari. Masa sekarang ni kan diberi Sekarang hari-hari. sihat kan? Ah cukup. Kesihatan kan diberi hari-hari. Ya dia bagi jam. So dua ni manusia sia-siakan. Itu banyak dalam Quran Allah kata demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Banyak lagi surah yang beritahu tentang masa. Kita minta apa ingat. Jadi masa ni kan, dengar lah ni siapa nak pergi ceramah? Nak pergi ceramah? Alu suruh bagi ceramah tak mau. Meratik. Dia bangun duduk je tu kenapa? Okey, macam mana kita nak menguruskan masa kita? Bermula dengan Solat. menguruskan masa dengan betul. Bermula dengan Jadual. Semayang. dengan gaya hidup yang Sihat. Gaya hidup yang sihat ni kata macam mana? Sihat. Maksud dia diet. First tu kalau kita nak hidup Exercise. gaya hidup yang sihat, first tu kita kena buat apa dulu? Semayang dulu bangkit. Oh, Betul, bangkit, betul? Bangkit pagi. First, daripada kita bangkit tu sampai kita tidur balik. Sarapan dulu. Maksudnya kita kena tahu apa yang kita buat. Okay. Kita kena sarapan. Kenapa ada punya kereta? Sebelum kita nak melatih diri kita menjadi hamba yang soleh, gaya hidup kita tu kena betul. Maksudnya kita kena tahu waktu kita makan waktu pukul berapa. Kita kena bangun pukul berapa. Kalau nak jadi hamba yang soleh, kita kena bangun pukul berapa? 5:30. 5:30 kan. So daripada 5:30, okay, kalau kita nak tidur balik 9. pukul 12:30 boleh tidur balik. Dalam masa tidak lebih daripada 20 minit. So bangun balik. Ini masa untuk orang yang jadi hamba yang soleh Lepas tu tidur dia pukul berapa? Mesti Tidur kena pukul 12 ke? Tidur tak kena pukul 10. Tak lebih pada pukul 10. Sebab mengikut kajian yang lepas, wah, saintifik, Pasal dia buat teman. manusia akan shut down itself pada pukul 10. Tepat jam pukul 10. Dia akan shut down secara automatik. Okey. Tapi kita yang ketegang sangat nak bangun juga. So pukul 10 dia akan shut down. So pukul 10 kita kena dah tidur sebenarnya. So sebenarnya sekarang kita dah prepare. Jadi bising benda ni. Apa dia dalam kategori bawah dengan senang. Jadi gaya hidup ini sangat penting untuk mempengaruhi kamu untuk menjadi seorang hamba yang soleh. Tengok kalau kita tak jaga tidur 24 jam ataupun tidur Dah, mata dia contoh lain ke? tidur tak jaga ni, benda tidur ni masa. Tidur dengan masa tu sangat berkaitan. Kalau hampa tak jaga masa tidur tu, dia akan mempengaruhi kamu punya kesihatan, bukan saja kesihatan tapi Masa. Money. tingkah laku terhadap manusia Tadi lain. cakap macam depan tu M. Bayangkan kita kalau tidur je, so lepas tu dia akan infect kita punya emosi. Kita akan marah-marah. Faham tak? Betul tak? Kakak ada marah-marah tak tengok tiba-tiba? Ada. Takut kiri marah. Waktu dia nak tidur kau, waktu dia tidur Dia tak marah. Dia sengat bila orang tanya dia buat tokong. Buat tokong. Lepas tu dia marah. Dia tolong pukul dia. Okey, tengok apa kajian pun Lagi masa dia baca mengatakan buku. tidur yang berlebihan dia akan infect kita punya emosi. Bila dia infect kita punya emosi, of course kita akan bertingkah laku
yang tidak baik dan akan mempengaruhi orang lain di sekeliling anda. Macam dekat kau sekejap. Jadi jagalah masa tidur anda dengan betul. Alright? Berjangkit. Walaupun dia benda yang sangat kecil dalam kehidupan anda, just about tidur, tapi dia mempunyai impact ataupun kesan yang sangat besar. Bukan saja kepada diri anda, tapi your sisters, other sister, okay? So you need Younger to arrange sister. your time accordingly. Dan about kesihatan. Tentang Kesihatan ada berapa jenis? 3. Macam-macam. Kesihatan maksudnya? Kesihatan ada berapa jenis? Kesediaan. Satu. Dua jenis. Kesihatan ada berapa jenis? 1. Mental dan fizikal. Ya, 2 jenis. Oh. Mental dia dari dalam, iaitu rohani. Nak mendapatkan kekuatan mental dia daripada kesihatan rohani. So dia bukan daripada ubat-ubatan, okey? Dia ada 2. Satu penyakit yang boleh diubati dengan ubat, satu lagi yang diubati oleh Agama. Al-Quran. Okay? So, if your doctor ask you to eat ubat yang untuk rawatan rohani, jangan ambil. Tapi Rohani tu? you just need the counselling. Okay? Macam contoh kan, kalau ada masalah keluarga ataupun masalah dalam pelajaran, kan kita akan pergi jumpa cikgu-cikgu kan. Counselling kan, pernah dengar kan. Yang tak membantu. Jadi kita boleh mendapatkan nasihat. Tapi kalau dia memberi ubat, tak perlu ambil. So doktor akan nasihat memberi ubat. So tak perlu ambil ubat. Sebab ubat tu, ubat sebenarnya Al-Quran untuk rawatan rohani. Okay, kesihatan dia ada berapa? 2. Satu fizikal, Kalau satu lagi rohani. rohani. Kalau Quran Okey. tu macam nak buat? Baca. Kejap lah nak beritahu ni. Takkan Ha, ni. berantai. So physical Kan nak gantung tau ni. gantung kali hak ni. Ibu kata berantai. Okay, kalau fizikal, Allah dah bagi dah. Allah dah bagi jalan dia, iaitu pergilah cari ubat. Buatlah kajian. Okay, jangan risau. Itu dah ada. Mesti ada ubatnya, Allah kata. At least dia akan mengurangi kesakitan tu. Kalau tak menghapuskan kesakitan, dia akan mengurangi kesakitan itu. Allah dah janji setiap setiap penyakit ada ubat. So jangan risau. Okay, untuk kesihatan rohani, kesihatan rohani ni maksudnya kalau kita ada tekanan, dan tekanan itu membuatkan kita akan menangis 24 jam. So itu salah satu impact daripada tekanan. Okay, caranya adalah kita first kita pergi mendekatkan diri kepada Allah. So kadang-kadang dia tak boleh juga sebab dia ada timing dia. So dalam timing dia tu kita boleh pergi jumpa doktor untuk mendapatkan kaunseling, tapi jangan ambil ubat sebab dia tidak akan membantu. Tapi semua orang akan suruh kamu ambil ubat. Cikgu kaunseling kan, dia suruh ambil ubat. Tapi jangan ambil ubat sebab ubat yang sebenar adalah Al-Quran. So kamu pergi balik ke Al-Quran, kamu latih diri kamu macam mana nak handle tekanan tu melalui Al-Quran. Tapi of course Al-Quran tu dia bukan hari ni baca, Depression. hari ni baca, hari ni dapat. No. Dia mempunyai masa yang tertentu. So hang kena sabar sebab itu adalah proses dia. Okay, step by step. Dia macam kita makan ubat untuk fizikal. Kalau kita makan ubat Panadol hari ni, dia bukan hari ni, in fact dia akan ada certain time, mungkin 3-4 jam. So macam tu Al-Quran juga. Al-Quran tu ubat, tapi dia ada certain time yang dia akan ada masa macam mana? Masa untuk mengubati penyakit tu. So kena sabar. Mungkin dia ambil masa sebulan, 3 bulan untuk kamu baik. Okay, tapi kebanyakan manusia dia tidak sabar. Bila dia tidak sabar, dia akan kurang kepercayaan terhadap Al-Quran. So dia akan pergi balik ke doktor and then dia pergi makan ubat. So that is not the best way, okay? Okay. The best way is Allah dah kata, Allah dah janji dalam firman dia dalam Quran bahawa ubat yang terbaik untuk rawatan rohani adalah Al-Quran. So please wait, be patient. Alright. So lagi satu. Apabila rohani kamu kuat, baru mental kamu kuat. Okay, bila kajian ada kata kesihatan yang tidak yang kurang. Kalau jika kamu tidak sihat, fizikal kamu tidak sihat, kamu akan tekanan. Dan apabila kamu tekanan, fizikal kamu juga akan tidak sihat. Jadi dua-dua kena jaga. Dia macam sebuah motor. Motor kita kena servis kan. So badan kita, fizikal dengan rohani pun kena servis. Tapi tahu tak berapa kali kena servis? Kalau motor sebulan sekali kena servis. Maksudnya servis tu pergilah tukar minyak enjin ke, tengok spare part yang dah rosak-rosak kan.
Lepas tu, kalau untuk kita, fizikal dengan rohani, berapa kalikah kena servis? Banyak kali. Setiap hari. Dia almost betul tapi tak apa-apa pun nak betul. Berapa kali kena servis kita punya diri kita? 2 hari sekali. 5 kali. Oh. 5 kali 2 kali. 5 kali. 5 kali tu untuk refreshing. Setiap kali. Jutaan kali. Setiap detik. Masak. Setiap Sebab detik. masa Sebab apa? Sebab Ibnu Kasir cakap, Ibnu Kasir apa? Ibnu Kasir yang melakukan terjemahan tafsir Al-Quran, Ibnu Kasir. Dia kata, kamu kena pastikan diri kamu itu di dalam ketaatan setiap detik. Kenapa? Kerana kematian akan menjemput kamu dengan segera. Kamu tak tahu bila. Jadi kamu kena letakkan diri kamu dalam ketaatan. Ketaatan ni dalam setiap detik. Maksudnya ketaatan tu dia datang daripada kamu punya badan, iaitu tubuh fizikal yang sihat dan rohani yang sihat. Kalau rohani kamu tak sihat, kamu tidak boleh taat. Kan bayangkan kalau rohani kamu di dalam kesedihan yang amat, adakah kamu akan ada masa lagi untuk beribadat kepada Allah sebab kamu tengah depression. So kita kena kembali kepada Allah. Maksudnya kena service your physical and rohani itu setiap detik. Supaya kamu meletakkan diri kamu dalam ketaatan setiap masa, setiap detik tau. Sebab tu Ibnu Taymiyah kata zikir itu bagaikan air kepada seekor ikan. Jadi cuba bayangkan oksigen ni yang kita nafas tu, kita ambil untuk 3 second je. Atau berapa minit untuk manusia biasa? 2. Hendak. Alun tak sampai 35 saat. Tak sampai 10 saat. Okey, cuba kita ambil. Saya tak. So kita akan sakit kan? Ya. So macam tu lah juga. So kita kena servis dengan apa? Dengan zikir. Lepas tu Umi kata solat 5 kali waktu. So itu untuk refreshing tenaga rohani. Okay, faham? Hari ni kita belajar apa? Tentang Kesihatan. Tentang nikmat yang Disia-siakan. apakah nikmat tu? Masa dengan kesihatan. Kesihatan. Okay, berapa kali kena servis kesihatan? Setiap 5 detik. kali. Setiap detik. Setiap detik. Alright. Okay, yang paling penting masa bermula dengan Master. Kesihatan. gaya tidurmu. Gaya hidup sihat. Gaya Gaya tidurmu. tidurmu. Hidup sihat. Okey, bacaan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.